يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين تذكر جيراني بذي سلامي ما زجت دمعا جرى من مقلة بدمي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita memanjatkan segala kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita nikmat yang terbesar, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Kita dapat bersama-sama pada ketika ini menyambut kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wasilah dan penyebab bagi keimanan dan juga keislaman yang kita nikmati sekarang ini. Alhamdulillah, maka kita memanjatkan segala kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala juga kerana telah menganugerahkan kita nabi yang terakhir, iaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan satu anugerah yang besar, satu anugerah yang mana sehinggakan Nabi Musa alaihi salam menginginkan anugerah sedemikian. Nabi Musa alaihi salam seorang nabi dan rasul yang mana memang kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi dan rasul yang mana sudah pasti di dalam syurga di tempat yang tertinggi bersama-sama dengan para nabi dan rasul yang lain di Jannatul Firdaus. Seorang nabi dan rasul yang menjadi salah seorang daripada 5 nabi dikatakan sebagai ulul azmi, iaitu nabi-nabi yang agung. Seorang nabi yang dapat berkata-kata langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di Jabal Tur Sina. Tinggi kedudukan Nabi Musa alaihi salam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sedemikian, Nabi Musa alaihi salam menginginkan untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana fadilat-fadilat yang Allah SWT berikan kepada mereka menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita memanjatkan segala kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita minta, tanpa kita rancang, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan daripada azali lagi, di Lauhul Mahfuz lagi, bahawasanya kita ini tergolong daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Setiap anugerah dan hadiah yang diberikan kepada seseorang, orang itu perlu menghargainya. Ini salah satu cara menunjukkan kesyukuran dan terima kasih orang tersebut atas hadiah yang diberikan. Maka hadiah yang terbesar yang Allah SWT berikan kepada kita secara umumnya ialah anugerah iman dan Islam. Kita perlu tunjukkan penghargaan kita terhadap anugerah ini. Dan kemudian Allah SWT anugerahkan kita juga hadiah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga perlu tunjukkan penghargaan kita terhadap anugerah yang besar ini. Persoalannya ialah bagaimana tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bagaimana kita hendak menunjukkan penghargaan kita terhadap anugerah-anugerah yang besar ini yang telah Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita hendak tunjukkan kesyukuran kita terhadap anugerah-anugerah tersebut. Yang mana Allah SWT pilih kita daripada kalangan berbilion-bilion manusia
di dunia sekarang ini, Allah SWT pilih kita di kalangan umatnya yang mengucap kalimah syahadah, yang dianugerahkan Islam dan dianugerahkan iman. Sudah pasti muslimin dan muslimat dirahmati Allah, cara yang paling utama untuk kita menghargai anugerah iman dan Islam ini adalah untuk kita istiqamah dalam kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah maknanya kita berusaha bersungguh-sungguh untuk kita menjalankan segala perintah-perintahnya yang wajib, dan kita berusaha bersungguh-sungguh untuk kita melakukan juga perintah-perintahnya yang dikategorikan sebagai sunnah. Dan kita berusaha bersungguh-sungguh untuk kita tinggalkan segala perbuatan yang haram, dan kita juga berusaha bersungguh-sungguh untuk kita menjauhkan diri atau kita mengurangkan daripada diri kita ini perbuatan-perbuatan yang mana dianggap sebagai makruh. Ini salah satu cara utama untuk kita menunjukkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat iman dan Islam tersebut. Bagaimana pula anugerah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anugerah yang besar ini, muslim dan muslimat dirahmati Allah, kita menghargainya dengan kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak tunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita tunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengenang kembali segala pengorbanan yang baginda sallallahu alaihi wasallam tunjukkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan dalam perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan dakwah Islam agar nikmat iman dan Islam ini dapat sampai kepada kita. Alhamdulillah. Kita menghayati pengorbanan Rasulullah SAW, kita menghayati perjuangan Rasulullah SAW, kita menghayati kehidupan Rasulullah SAW. Dan apabila kita menghayati kehidupan Rasulullah SAW, sudah pasti kita akan dapat lihat betapa Rasulullah SAW bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan umatnya. Bersungguh-sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyelamatkan umatnya. Kerana apa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cintakan umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cintakan kita, muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Baginda sallallahu alaihi wasallam mencintai kita. Bagaimana pula kita? Adakah kita tunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak? Ataupun kita cuma sebut cinta kepada Nabi SAW di lidah tetapi tidak dizahirkan daripada perbuatan kita, ataupun cinta itu hanya di bibir dan lidah tetapi tidak meresap di dalam kalbu. Kita tepuk dada kita dan kita tanya iman kita, kita tanya diri kita betapa dalamnya cinta kita kepada Rasulullah SAW. Salah satu kriteria untuk menentukan cinta seseorang itu kepada Rasulullah SAW ialah beliau meletakkan Rasulullah SAW itu di darjat yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Dan ini jelas daripada hadis Rasulullah SAW yang Rasulullah beritahu kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Satu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan beliau berkata kepada baginda SAW, "Ya Rasulullah SAW, aku cinta kepadamu ya Rasulullah lebih daripada aku cintai isteriku, anakku, ibu bapaku dan seluruh manusia, melainkan diriku sendiri." Maksudnya apa? Maksudnya Sayyidina Umar kata, aku cinta diriku lebih daripada aku cintaimu. Memang kita cintai diri kita. Salah satu bukti yang kita cintai diri kita ialah kita ini tak bersedia untuk kita berkorban untuk orang lain sehingga kita ni mati. Itu kita cinta pada diri kita. Dan satu bukti yang kita cinta diri kita ini ialah kita ini kadang-kadang bila kita dapat sesuatu perkara yang baik, kita tak nak kongsi dengan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu secara langsung dan kepada kita secara tidak langsung. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Umar,
engkau tidak akan sampai tahap keimanan yang lengkap sehinggakan engkau cinta aku melebihi engkau cinta semua manusia yang lain termasuk diri engkau. Tidak lengkap keimanan seseorang itu kalau dia itu tidak mencintai Rasulullah SAW lebih daripada dia mencintai dirinya sendiri. Maka Sayyidina Umar pun berkata, ya Rasulullah, aku cintaimu lebih daripada aku cintai diriku sendiri. Barulah Rasulullah SAW bersabda, Al-ana ya Umar. Sekarang barulah lengkap iman engkau wahai Umar. Begitu muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Betapa Rasulullah SAW meletakkan kriteria bagaimana kita hendak cinta kepada Rasulullah SAW. Meletakkan Rasulullah SAW lebih tinggi daripada diri kita sendiri. Sanggup kita berkorban untuk Rasulullah SAW. Bukti kita boleh berkorban kepada Rasulullah SAW ialah apa? Kita bersusah payah untuk kita ikut sunnah Nabi SAW. Kenapa kita nak ikut sunnah Nabi SAW? Kerana sudah pasti ia akan menjadi satu wasilah, satu peluang untuk kita ini berjaya di dunia dan di akhirat. Dan kedua, kenapa? Kenapa kita ini nak ikut sunnah Nabi SAW? Kerana kita kenang cinta Rasulullah SAW kepada kita. Rasulullah cinta kepada kita, bagaimana kita nak tunjukkan cinta kita kepada Rasulullah SAW? Dengan kita ini meletakkan Rasulullah SAW lebih tinggi daripada kita, dengan kita mengikut sunnah Nabi, dengan kita ini berjuang untuk Islam, berjuang untuk Rasulullah SAW, walaupun dia itu akan mendatangkan kesusahan pada diri kita sendiri. Rasulullah SAW, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sangat mencintai kita. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah SAW sanggup berkorban untuk kita. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW berdakwah sehingga sampai ke kota Taif. Sampai di sana belum lagi diterima sebagai tetamu, tetapi orang-orang Taif itu menghalau Rasulullah SAW. Mereka menyuruh anak-anak mereka melontar batu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah terpaksa keluar dengan perasaan sedih daripada kota Taif. Berdarah dahi Rasulullah SAW kerana dilontar batu oleh budak-budak tersebut. Malaikat turun, sampaikan salam daripada Allah SWT kepada Rasulullah SAW dan beritahu kepada Rasulullah SAW kalau Rasulullah SAW kehendaki, mereka boleh terbalikkan gunung di kanan dan kiri kota Taif tersebut agar seluruh penduduk kota itu hancur kerana mereka sanggup menyakiti kekasih Allah SWT. Tapi apa jawab baginda SAW? Rasulullah SAW hanya berdoa pada Allah agar kalaulah penduduk kota Taif ketika tersebut tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan anak keturunan mereka beriman dengan Allah dan Rasulnya. Rasulullah sanggup berkorban walaupun untuk orang yang mana menyakiti Rasulullah SAW. Begitu pengorbanan Rasulullah SAW. Rasulullah berjuang selama 23 tahun untuk menyebarkan Islam dan juga iman, agar manusia ini kenal apakah tu Allah, siapakah tu Allah dan apakah tu agama Islam. Dan Rasulullah SAW bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan umatnya apabila apabila mereka itu dah memeluk agama Islam dan mempercayai Allah SWT dan mempercayai hari akhirat. Rasulullah SAW menjalankan kehidupannya yang mana kehidupan ini menjadi ikutan kepada umatnya. Maka Rasulullah SAW tidak hidup bermewah-mewahan. Rasulullah SAW tidak hidup bersenang lenang. Kerana Rasulullah SAW tahu di kalangan umatnya ramai yang susah, ramai yang tak hidup senang. Rasulullah nak bersama-sama dengan mereka. Rasulullah lebih suka bersama dengan orang miskin daripada orang yang kaya. Itu pengorbanan Rasulullah SAW di dunia ini. Agar apa? Kalau Rasulullah SAW, Rasulullah boleh saja hidup bermewah-mewahan, tidak ada masalah kepada baginda SAW, kerana hati baginda ini tidak terikat dengan dunia. Malah malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW membawa kunci. Kunci itu diletakkan di hadapan Rasulullah SAW dan beritahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Muhammad, ini kunci kepada kekayaan dunia untuk engkau dan umat engkau. Mana ambillah. Rasulullah tidak mau ambil. Kenapa Rasulullah tidak mau ambil? Kerana Rasulullah SAW nak selamatkan kita.
Kenapa Rasulullah SAW selamatkan kita? Kan bagus Rasulullah ambil kunci kekayaan dunia ini agar kita hidup senang lenang. Rasulullah SAW tahu bahawasanya kekayaan itu yang melimpah ruah akan menjadi punca kepada kehancuran manusia itu sendiri. Apabila banyaknya kekayaan yang melimpah ruah, manusia tidak akan ada keinginan untuk berusaha bagi hari akhirat nanti, kehidupan yang kekal nanti. Mereka lebih senang dan tenang, dan mereka hati itu lebih tertarik kepada dunia daripada hendak berusaha bagi akhirat mereka. Kan itu Rasulullah SAW tolak. Jadi kan Rasulullah SAW tolak, Rasulullah SAW hidup pun dalam keadaan susah. Rasulullah SAW tidak tidur di atas tilam yang empuk seperti kita. Rasulullah SAW tidur di atas tikar yang dibuat daripada daun-daun pelepah kurma. Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah lihat Rasulullah SAW bila bangun daripada pembaringannya. Rasulullah baring, lihat bila Rasulullah bangun, belakang Rasulullah SAW berbekas-bekas. Dengan apa? Dengan tikar yang dibuat daripada pelepah kurma tersebut. Masya Allah. Begitu Rasulullah SAW hidup dengan penuh zuhud agar menjadi ikutan kepada kita. Kemudian kita lihat bagaimana Rasulullah SAW berusaha bersungguh-sungguh untuk selamatkan kita nanti di hari akhirat. Nanti di hari akhirat, apabila manusia semua berkumpul di padang mahsyar, menunggukan perhitungan kitab daripada Allah Subhanahu atau kitab tulisan mereka, menunggukan hisab. Lama tunggu mereka sehingga tak sabar bila nak mula hisab. Maka kata Rasulullah SAW sebuah hadis baginda, ada sekumpulan manusia pergi pada Nabi Adam AS, minta kepada Nabi Adam AS sebagai bapa bagi semua manusia, manusia pertama dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar dimulakan hisab. Dimulakan hisab walaupun mereka mungkin tahu yang mereka akan masuk dalam neraka. Sebab apa? Mereka dah diazab dalam kubur. Mereka tahu mereka ahli neraka, tapi mereka tetap nak mulakan hisab, tak sabar. Bila nak start hisab ini? Penantian itu adalah satu siksaan. Nabi Adam AS tidak mahu membantu kumpulan manusia ini. Nabi Adam AS berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Ketika ini semua orang sibuk dengan diri sendiri, tak fikir teman, tak fikir taulan, tak fikir ibu bapa, tak fikir anak, tak fikir adik-beradik, tak fikir siapa? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Maka Nabi Adam AS suruh pergi jumpa kepada Nabi Nuh AS. Mereka pergi kepada Nabi Nuh AS, minta Nabi Nuh supaya mohon pada Allah dimulakan hisab. Nabi Nuh tidak mahu. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Pergilah jumpa kepada Nabi Musa AS. Mereka pergi kepada Nabi Musa AS, minta pada Nabi Musa AS agar mohon pada Allah agar dimulakan hisab. Nabi Musa kata, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Tak mau bantu. Pergilah jumpa pada Nabi Isa AS. Mereka pergi kepada Nabi Isa AS, minta pada Nabi Isa agar dimulakan hisab. Nabi Musa kata nafsi, Nabi Isa kata nafsi, nafsi, diriku, diriku. Pergilah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka bila orang ni pergi pada Nabi Muhammad SAW kerana kasih sayang baginda kepada umatnya, kepada manusia secara umumnya, rahmatan lil alamin, sebagai satu rahmat kepada sekalian alam, Rasulullah SAW terus sujud dan kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kata-kata yang Allah Subhanahu Wa Taala ilhamkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah Allah Subhanahu Wa Taala mulakan hisab. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mulakan hisab kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kata nafsi, nafsi, seperti mana para nabi dan rasul sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, maka dimulakan hisab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenal siapakah di kalangan umatnya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh kenal pada kalangan umatnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu pada sahabat, aku kenal siapa umatku. Begitu bilin-bilin manusia Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh kenal siapakah
menjadi umatnya. Kenapa Rasulullah SAW nak kenal siapa daripada umatnya? Kerana Rasulullah SAW sayang kepada umatnya dan ingin selamatkan umatnya seberapa banyak yang boleh. Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan Rasulullah SAW kepada umatnya. Bagaimana caranya? Kata Rasulullah SAW, aku kenal umatku. Dengan apa? Dengan cahaya yang ada di muka mereka, cahaya yang ada di tangan mereka, cahaya yang ada di kaki mereka. Seperti mana kamu kenal kuda yang ada putih di muka dan putih di kaki mereka daripada kuda-kuda yang lain. Dan itulah cahaya tersebut adalah kesan daripada wuduk, air semayang yang diambil oleh umat Nabi Muhammad SAW untuk mengerjakan solat. Dan untuk apa juga? Kerana itu kita perbanyakkanlah ambil wuduk. Walaupun terbatal lepas tu, ambil lagi, tak ada masalah. Jangan kita rasa, alamak, nanti aku ambil, nanti terbatal lagi. Tak sia-sia je aku ambil wuduk. Jangan fikir sedemikian. Itu syaitan yang akan mengganggu kita. Tidakkah kita akan dapat pahala walaupun sebentar saja dengan kita mengambil wuduk? Seseorang yang ambil wuduk, kemudian dia keluar, kemudian dia terbatal wuduknya. Tempoh masa tak lama antara dia ambil wuduk dan terbatal. 1 minit saja. Tapi tidakkah 1 minit ini akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana wuduk tersebut? Tidakkah 1 minit ini dengan wuduk tersebut akan menambahkan lagi cahaya di mukanya dan di tangannya dan di kakinya agar dapat dikenali oleh Nabi Muhammad SAW, junjungan kita dan kekasih kita? Kerana itu, tuan-tuan dan dirahmati Allah, kita jangan diperdayakan dengan syaitan yang mana bisik kepada kita, tak perlulah buat amalan ibadat ni. Tak apalah, nanti boleh buat amalan ibadat tersebut. Nanti besok boleh. Selagi mana kita ada keinginan untuk lakukan ibadat tersebut, kita usahakan. Walaupun tak berjaya, tapi niat tu ada dan kita cuba usahakan, pahala akan diberikan oleh Allah SWT. Jadi salah satu yang menjadi identiti umat Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar nanti ialah apa? Ialah cahaya di tangan dan cahaya di muka dan cahaya di kaki. Kesan daripada wuduk yang diambil ketika mereka hidup di dunia ini. Kenapa Rasulullah SAW nak kenal umatnya? Agar Rasulullah SAW dapat berikan syafaatnya kepada seberapa ramai umatnya yang dia boleh. Kerana itu kita banyak doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan kita syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu syafaat yang terbesar, syafaatul uzma, syafaat yang paling agung, syafaat yang mana boleh membantu umatnya yang mana memang dah tertulis ahli neraka. Kitab tulisannya, kitab amalannya yang buruk melebihi daripada tulisan amalan baiknya. Maknanya dia ahli neraka. Tapi kalau Rasulullah SAW berikan syafaatnya, orang tu boleh terlepas daripada neraka. Subhanallah. Ini cinta Rasulullah SAW kepada umatnya. Sungguh-sungguh Rasulullah SAW nak selamatkan umatnya. Kerana pada hari tersebut, hari yang sangat dahsyat, Yaumul Faza'il Akbar, hari yang mana ketakutan yang sangat besar, sangat agung. Takut. Apa nak jadi sekarang ini? Tak berpakaian. Orang berbilin-bilin. Tunggu hisap. Bila aku ni hisap ni? Bimbang, khawatir. Bagaimana amalanku? Baik banyak ke buruk banyak? Syurga ke neraka? Dah nampak dah. Oh, syurga macam gini. Oh, neraka macam gini. Oh, lagi bertambah takut. Janganlah aku masuk neraka. Oh, ni syurga. Aku nak syurga. Tapi macam mana keadaanku? Amalanku bagaimana? Ketika itu kita mengharapkan kekasih kita. Siapa kekasih kita? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang akan berikan syafaatnya kepada umatnya yang layak. Maka kita nak jadikan diri kita ni layak untuk mendapat syafaat Rasulullah SAW. Layak pertama sekali kita nak jadikan kita ini atau memperkenalkan diri kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar nanti. Agar Rasulullah kenal kita. Ya Rasulullah, aku umatmu. Aku umatmu ya Rasulullah. Kenalilah aku. Bila Rasulullah kenal kepada kita, minta pada Rasulullah syafaat. Ya Rasulullah, tolonglah aku ya Rasulullah. Tolonglah aku. Amalanku tak dapat menjamin aku masuk dalam syurga ya Rasulullah. Bagaimana kita nak Rasulullah SAW berikan syafaat? Syafaat baginda kepada kita. Sekarang ni, kehidupan ini.
Kita nak cinta Rasulullah SAW kepada kita. Kita nak Rasulullah SAW berikan syafaatnya kepada kita. Kita kena zahirkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Selain daripada saya katakan tadi, kita menghayati sejarah Rasulullah SAW, kita mengamalkan sunnah Nabi SAW, kita perbanyakkan juga selawat kepada baginda SAW. Perbanyakkan selawat kepada baginda SAW, terutama pada bulan Maulid ini, terutama pada hari-hari yang mulia ini, 12 malam pertama atau 12 hari pertama bulan Rabiul Awal. Perbanyakkan selawat kepada Rasulullah SAW. Perbanyakkan selawat kepada baginda, kerana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara salawat." Barang siapa yang selawat padaku sekali, Allah akan selawat kepadanya 10 kali. Allah selawat maksudnya Allah turunkan rahmat kepadanya 10 kali. Allah turunkan rahmat. Takkan rugi orang yang selawat. Bayangkan kalau dia selawat 10 kali, 100 rahmat Allah turunkan kepadanya. Kelebihan selawat kepada Rasulullah SAW. Mendekatkan diri kita kepada Rasulullah SAW. Melayakkan kita untuk mendapat syafaat baginda SAW. Berapa banyak kita nak selawat? Seberapa banyak yang boleh? Kalau kita dapat tetapkan setiap habis solat kita selawat 10 kali, maka satu hari kita dah 50 kali. Kalau kita tetapkan setiap habis solat yang fardu kita selawat 20 kali, maka satu hari kita dah 100 kali. Kalau kita nak lebih lagi, baik lagi. Ini selawat baginda. Dan umat Nabi Muhammad SAW diberikan kelebihan kalau dia selawat kepada nabinya, kekasihnya dengan banyak, Allah SWT akan memudahkan kehidupan orang tersebut. Kerana selawat baginda SAW ini akan membuka peluang-peluang yang tertutup, akan melapangkan kehidupan, akan melembutkan hati. Dan ini cara bagaimana kita hendak supaya kita ni mendapat syafaat Rasulullah SAW. Selain daripada kita ikut sunnah Nabi, perbanyakkan selawat kepada baginda SAW. Dan tak perlu selawat yang panjang-panjang, yang fancy-fancy. Rasulullah SAW ajar kepada kita selawat yang paling mudah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu paling mudah. Allahumma sholli ala Muhammad. 4 kalimat saja. Itu paling basic. Kalau nak tambah, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. 5 perkataan. 6 perkataan ala Sayyidina Muhammad. Kalau tak nak sebut Sayyidina Muhammad pun tak apa, kerana banyak sangat nak selawat, masa tak cukup, maka kita boleh drop Sayyidina, kita cakap Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Kalau tak cukup masa lagi, Allahumma sholli ala Muhammad cukup. Tapi yang lengkap ialah ada selawat dan salam. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala beritahu kita sedemikian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah SWT dan para malaikat memberikan selawat kepada Rasulullah SAW. Maknanya apa? Allah SWT menurunkan rahmat kepada baginda SAW dan malaikat mendoakan untuk Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi. Wahai orang-orang yang beriman, selawat atasnya. Wasallimu taslima, dan berikan salam kepadanya dengan sebaik-baiknya. Selawat dan salam. Nak tambah lagi, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan juga atas keluarga Rasulullah SAW. Kerana Rasulullah cinta kepada keluarganya, maka kita cinta kepada orang yang Rasulullah SAW cinta. Siapakah mereka? Ahli keluarga Rasulullah SAW. Siapakah ahli keluarga Rasulullah SAW? Ya, di sini ulama berselisih pendapat, tapi jumhur ulama mengatakan mereka adalah daripada keturunan Rasulullah SAW yang taat, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian ulama lain mengatakan ia termasuk juga semua sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian ulama juga mengatakan ia termasuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ikut definisi sedemikian, takrif sedemikian, maka sebenarnya kita ini selawat atas diri kita juga.
Kerana kita cakap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, di atas keluarga Sayyidina Muhammad. Dan kalau kita ikut definisi sedemikian, termasuk juga kita ni keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam by extension, secara umumnya, bukan khusus. Kalau khusus memang keturunan Rasulullah SAW. Lebih khusus lagi ialah siapa? Mereka yang tinggal bersama dengan Rasulullah SAW. Isteri baginda, anak baginda, dan sepupu baginda Sayyidina Ali, cucu baginda Sayyidina Hasan dan Hussein. Ini khusus, lebih khusus lagi keluarga Rasulullah SAW. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apa yang menghalang kita daripada kita ini nak selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam? Kalau syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita hendak, agar kita terselamat di padang mahsyar nanti. Bacaan yang tak panjang dan masa yang tak lama diambil. Apa yang menghalang kita daripada kita ini agar lebih mudah dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar nanti? Dengan kita mengangkat wuduk, masuk bilik air, ada peluang untuk kita ambil wuduk yang simple. Kalau kita nak ambil wuduk begitu saja tanpa kita nak mengerjakan solat, kerana kita tak ada peluang nak kerjakan solat, buat yang simple. Apa yang simple? Sekali muka, sekali tangan, sekali kepala, satu kaki kiri, sekali, dah cukup. Tak payah nak fengsi-fengsi sampai 3 kali, sampai kita istinsyak, sampai kita anu telinga belakang dia. Itu kalau kita nak proper. Tapi kalau nak wuduk simple, itu dah kira wuduk. Sayyidina Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Sayyidina Bilal, "Wahai Bilal, apa amalan engkau? Sehingga kan bila aku Mi'raj, aku dengar bunyi kasut engkau dalam syurga, bunyi selipar engkau dalam syurga." Rasulullah kenal bunyi selipar, macam mana Sayyidina Bilal jalan, bunyi dia begitu, Rasulullah tahu. Maka Rasulullah kata, apa amalan kau? Sehingga kau kat dunia ini, roh kau ni jasad kat dunia, tapi aku dah dengar yang kau tu dalam syurga. Subhanallah. Sayyidina Bilal kata, ya Rasulullah, aku tak ada lakukan apa-apa amalan yang khusus, yang maknanya special, yang istimewa, melainkan apa? Aku cuba sentiasa dalam keadaan berwuduk. Ini dia punya kelebihan dan fadilatnya. Jadi apa yang menghalang kita? Apa yang menghalang kita untuk kita ini cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan kita ni cuba seberapa daya ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana faedahnya semua kembali kepada kita. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sempena dengan bulan Maulid ini, sempena dengan 12 malam pertama Rabiul Awal ini, kita tanamlah azam agar kita ini menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih mencintai baginda. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan lebih dapat baginda sallallahu alaihi wasallam kenali di hari akhirat nanti. Umat yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam akan dapat memberikan syafaat baginda kepada kita nanti. Kita tanam azam sekarang. Mudah-mudahan dengan azam tersebut Allah SWT membantu kita untuk kita melakukan ibadat-ibadat dan perkara-perkara yang mana dapat menjadikan kita umat Nabi Muhammad SAW yang sejati, yang dikenali oleh baginda SAW, dan selepas itu mendapat syafaat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا